Kalau kita bersifat insaf, insaf ni apa? Insaf ni adalah belajar untuk mencari kebenaran. Bukan untuk belajar mencari untuk kemenangan ataupun untuk cari dia yang paling betul. Tidak. Insaf ni belajar untuk tahu benda tu dengan secara hakikatnya. Kalau kita ambil cara pendekatan Imam Nawawi, kita gabung dua-dua hadis. Kita tak tolak hadis tu, kita ambil semua. Dia tak bergaduh dalam masalah isu qunut ke, isu talqin ke, isu tahlil ke, apa ke, semua boleh selesai dengan baik. Sebab apa? Kita bukan orang yang cari gaduh, bukan cari siapa betul siapa tak betul. Kita nak cari pandangan yang menyatukan, yang mengharmonikan di antara masyarakat kita. Inilah yang sepatutnya digunakan oleh ulama-ulama kita hari ini. Dan bahkan memang ulama-ulama kita guna cara macam ni lah. Rasulullah berdakwah dahulu membawa Quran dan hadis untuk menyatukan ummah. Tetapi malangnya kita hari ini bawa hadis yang sama, bawa Quran yang sama, kita nak bagi cerai-berai pula ummah. Itu sayanglah. Sayang sangat-sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita kembali sambung pengajian kita dengan menggunakan kitab Bahrul Mazi, iaitulah merupakan terjemahan, ringkasan dan serta huraian kepada kitab Sunan At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala yang telah dihuraikan oleh almarhum Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam ini kita meneruskan perbincangan kita, iaitulah di dalam bab At-Taharah, iaitulah berkaitan dengan bab mandi junub. Mandi junub. Dan pada malam ini kita masuk kepada masalah yang ke-397. InsyaAllah masalah yang ke-397. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa tadamizatihi fi darain amin. Masalah mandi, masalah 396 ke 397? 96 tu ya, 396. Masalah mandi junub, mandi wajib dan wudu ada sedia. Ya saudaraku, seorang yang ada wudunya tiba-tiba keluar mani. Celah mana? Ada masalah. Masalah yang dibuat oleh ulama,
Ni menarik ni. Dia ada wuduk. Tiba-tiba keluar mani dengan dia. Dengan tiada jima'. Dengan tiada jima' dan bukan dengan sentuh ataupun dengan sengaja ataupun sebagainya. Tiba-tiba keluar mani. Tu dia. Duk tengok pokok nyok, keluar mani. Tu dia. Tengok pokok nyok pun jadi. Contohlah. Ni masalah. Benda tu nadir, benda tu tak berlaku. Tapi boleh berlaku kalau ada di kalangan kita yang sedemikian. Jadi air mani ni dia bezalah dengan air yang mazi ataupun air wadi ataupun air kencing yang juga keluar daripada jalan yang sama. Cuma disebut pada masalah fiqh, ulama-ulama bagi jalan kepada kita bagaimana untuk dalam masalah ini. Dia dah ada wuduk, dia sudah mempunyai wuduk. Dalam masa yang sama, dia keluar mani dengan tiada jima'. Kalau dengan jima' memang bersentuhan suami dan isteri, itu membatalkan wuduk. Kalau dengan cara dia sengaja, itu memegang kemaluan juga membatalkan wuduk. Kalau pun dengan bukan sengaja, boleh juga jadi keluar air mazi dahulu. Mazi itu keluar sesuatu yang boleh membatalkan wuduk. Keluar sesuatu daripada dua jalan, batal wuduk. Keluar mazi, keluar wadi, air kencing, hatta sampai seringan-ringan kentut pun boleh membatalkan wuduk. Jadi ini adalah satu situasi yang disebutkan masalah. Masalah nak bagi kita ni bukan nak suruh bayang fikir macam mana dia buat ni. Bukan lagu tu. Cuma kalau ada masalah yang sedemikian, ini adalah salah satu daripada pandangan para alim ulama terhadap isu ini. Maka wajib atasnya mandi. Dan wuduk seseorang yang junub dan wuduk ada sedia pada waktu itu tiada batal. Tiada batal. Maksudnya mani yang keluar daripada kemaluan ini bukan najis. Bukan najis. Walaupun dia keluar daripada kemaluan, tetapi dia bukan najis. Kerana bukti najis, tiada batal wuduknya. Disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga lainnya, kebanyakan para alim ulama menyatakan bahawa mani itu bukan najis. Hatta pada mani binatang pun ia bukan najis. Sebab tu kita boleh makan telur penyu. Kan? Penyu tak boleh makan. Telur dia boleh makan. Dan penyu tak boleh makan sebab macam-macam faktor lah. Antaranya dua alam dan juga sebagainya macam-macam lah. Ada disebutkan oleh ulama dengan perbincangan khusus dalam bab makanan. Telur ayam memang dah confirm makan lah. Cuma telur ular boleh makan juga lah Ustaz. Jangan makan. Kerana dia binatang berbisa. Kerana boleh memudaratkan. Dan seumpama dengannya. Ini adalah salah satu perbahasan berkaitan dengan mani seseorang itu tidaklah najis. Kalaulah najis, nescaya kita semua ini juga najis. Kerana kita asal daripada air mani tersebut. Kita adalah asal gabungan air mani si ibu dan juga ayah, maka jadilah kita pada hari ini. Itu adalah kehebatan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Tetapi ni masalah ni. Adakah dituntut ia berwuduk juga dalam masa mandinya itu? Kita bahas sebelum mandi junub itu, setelah kita bersihkan, sucikan daripada badan kita ni najis, boleh kita ni disunatkan untuk berwuduk terlebih dahulu sebelum kita mandi wajib.
Sekarang ni isunya dia sudah ada wuduk. Cuma tak boleh semayang. Kenapa? Dia keluar mani. Hal keadaan tidak membatalkan wuduk. Maka adakah dituntut juga bagi dia ini untuk mengambil wuduk? Maka di sana jawabnya tiada syak dituntut wuduk itu di dalam mandinya, sebagaimana menurut nas Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala katanya, adapun niat wuduk di dalam mandi junub itu adalah niat mengangkatkan hadas kecil, melainkan bahawa adalah seseorang itu ada junub yang tiada batal air sembahyangnya, maka bahawasanya niatnya wuduk sunat. Wallahu a'lam. Jadi disunatkan, dituntut juga, tiada syak lagi bagi seseorang yang walaupun sudah ada wuduk, dia disunatkan untuk mengangkat wuduk sekali lagi, kerana pada waktu itu dia disunatkan kerana apa? Dia nak mandi wajib. Jadi nak mandi wajib, sunat ambil wuduk. Walaupun kita tak boleh semayang pada waktu tersebut. Kita nak semayang macam mana? Kita tak mandi wajib lagi. Pun begitu, boleh mengangkat wuduk sebagai perbuatan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Nabi basuh dulu. Nabi ambil wuduk dahulu. Ada satu hadis kita baca yang mana Nabi SAW mengambil semua sempurna sampai basuh kaki. Ada hadis yang Nabi basuh sampai ke telinga, kemudian Nabi takhirkan membasuh kaki pada penghujung mandi wajib. Itu adalah perbahasan pada masalah yang ke-396. Tapi masalah ni memang jarang berlaku lah. Ulama sebut an-nadir kal ma'dum. Benda yang jarang-jarang ni macam tak ada. Tapi jangan kata tak ada tu mungkin kebarangkalian berlaku kepada kita. Macam tu. Baik. Yang seterusnya 397, masalah mandi junub dan basuh kaki wudu. Ni kan disebutkan, tadi saya sebut intro sikit. Basuh kaki itu adakah basuh semua dahulu sampai basuh kaki ambil wuduk tadi ni, ataupun boleh simpan, boleh taruh, sebagaimana perbuatan yang pernah juga dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ya saudaraku, adalah di dalam hadis pada masalah yang ke-386 dahulu menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kaki wuduk di dalam mandi junubnya ialah selepas kemudian daripada selesai mandi junubnya. Jadi ambil wuduk dahulu sampai tang nak basuh kaki, Nabi taruh, Nabi ambil semua, Nabi mandi junub, habis mandi junub baru Nabi tutup dengan membasuh kaki. Ini adalah satu daripada perbahasan masalah ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan telah pada beberapa riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk di dalam mandi junubnya sebagai wuduknya bagi sembahyang sebelum menuang air atas tubuhnya. Maka yang zahir bagi ini hadis bahawasanya sallallahu alaihi wasallam menyempurna ia akan wuduk. Bagi pandangan Imam Nawawi, dihujah berdasarkan hadis riwayat Sayyidina Aisyah dan daripada Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim, bagi dia Nabi sempurna wuduk dulu. Ini khilaf berlaku di kalangan ulama hatta kepada hadis yang menunjukkan dua perbincangan ataupun dua pendapat tentang perbuatan Nabi SAW dalam masalah mengambil wuduk.
Baik. Jadi menyempurna ia akan wuduk dengan basuh kaki sekali. Basuh kaki semua, baru dia mandi wajib. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi wajib. Riwayat ni juga kuat kerana sebab apa? Yang riwayat tu Sayyidatina Aisyah, isteri pada Rasulullah. Kalau riwayat tu diriwayatkan oleh seorang yang jauh dengan Nabi, sebagai contoh sahabat Nabi yang lelaki yang tak duduk serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalan Abu Hurairah ke, Abdullah bin Abbas ke, walaupun kaum kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Abu Hurairah ni rapat dengan Nabi, tidaklah serapat sampai boleh duduk serumah dan sebilik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kelebihan Sayyidatina hadis Sayyidatina Aisyah ni. Diambil kira oleh ulama-ulama hadis ni. Diambil kira, dan para sahabat pun pernah bertanya pada Rasulullah, apa yang Nabi buat di rumah? Apa yang Nabi SAW buat di rumah? Kami nak tahu juga, kot-kot kami boleh tiru macam Nabi SAW. Jadi Sayyidina Aisyah cerita, Rasulullah sebagaimana lelaki yang lain. Cuma Nabi SAW akan membantuku. Bantu menolong isterinya, buat kerja rumah. Dan kalaulah didapati ada kasutnya ataupun pakaiannya yang terkoyak, Nabi akan jahit sendiri. Nampak tak? Jika Nabi ingin untuk makan, Nabi ambil sendiri. Jadi maksudnya perbuatan itu menunjukkan bahawa yang tahu isu-isu dalam rumah tangga ini, dia pun nak tahu bagaimanakah sifat dan sikap Rasulullah SAW di dalam rumah, adalah Nabi uruskan urusan kerjanya sendiri. Jadi kita untuk suami-suami yang ada di hadapan saya ni, jangan duk berasa lekeh lah kalau kita pergi bancuh ayak sendiri, kalau kita tolong basuh pinggan di sinki, kan? Kalau kita sebagai contoh ambil baju anak basuh, kita tolong lipat. Malam saing kita pula tolong sediakan anak-anak untuk esok nak pergi sekolah, contohnya, kan? Lah ni kalau semua bukan nak pergi sekolah, alhamdulillah boleh pergi sekolah lah. Jajah 1 boleh pergi dah, jajah 2 boleh pergi dah. Minggu depan masuk pula tahap 2, minggu 1 lagi masuk tahap, sampailah selesai semuanya, alhamdulillah. Jadi kalau mak ayah ni pom-pram malam dan cara malam satgi nak tengok jadual anak satgi begitu gini, kita bagi orang lelaki, suami pun kena tolong. Tapi kita duk berasa, dan mungkin ini adalah salah satu daripada benda yang kita terima secara warisan. Lelaki ni kena jaga standard, perempuan kena buat semua, baru kita ni kita tak dikira queen control. Nampak tak? Walhal bukan isu queen control ke apa, bukan pasal takut bini dah. Buat semua takut bini, bukan pasal takut, pasal kita nak kena tiru Rasulullah SAW, kita tolong isteri kita. Tambahan hari ini suami isteri bekerja, dua-dua sama-sama letih. Balik waktu berjabat keluar gelap, balik pun gelap. Bila dalam situasi ni kita kena tolong. Dan jangan pula kita sebagai mak ayah yang tengok menantu kita, yang tengok anak kita yang dah berkahwin, hang layan sangatlah bini hang ni, bagilah dia buat semua bersifat hang nak kena buat. Nampak tak? Apa ni, hang duk biar apa ni, semua hang tolong saja, bini hang nak buat apa? Nampak? Jangan macam tu. Kita jangan menimbulkan kontroversi. Dia nak jadi suami yang baik. Dia nak jadi suami yang soleh, yang misali. Bukan maksudnya ada apa-apa ke, hang dah termakan apa-apa ke, bini hang jamu apa. Jangan lagu tu. Kita jangan terlalu complicated sangat pemikiran kita sehingga meruntuhkan kebahagiaan rumah tangga anak-anak kita. Kita bagi peluang kepada mereka nak mencorakkan kehidupan masing-masing. Kita bagi sokongan. Anak kita lelaki, dia nak khidmat pada anak dia, kepada isteri dia yang terbaik. Mudah-mudahan itu jalan syurga dia. Bukan tak ada contoh teladan yang mana seorang suami itu, juga dia Rasul, bahkan ulul azmi, yang menyelesaikan banyak urusan keluarga dan sehingga diangkat menjadi seorang Rasul yang paling banyak ujian. Siapa Nabi yang banyak
berkecimpung dengan urusan keluarga ni? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kahwin lama, tak dapat anak, tak dapat anak, menikah seorang lagi, konflik keluarga dan sebagainya, dia bawa, dah dapat anak, jadi takut isteri pertama terasa bawa pergi ke Mekah, dan kemudian dapat anak lelaki seronok tak kira, kena tinggal, balik ke pangkuan isteri yang pertama, kemudian diizinkan pulang tengok isteri yang kedua, anak seronok, tiba-tiba kena sembelih pula anak. Masya Allah. Yang tu kita tangguh bincang bulan Zulhijjah nantilah. No? Nabi Nuh alaihissalam banyak ujian dengan keluarga. Dan hari ini bukanlah kita nak nampak konflik keluarga tu sangat. Cuma kita tak gaduh. Kita bukan nak apa masalah. Bukan masalah nak kahwin dua ke, tak kahwin tak dapat anak ke. Bukan isu tu lagi. Isu itu lebih berat. Tapi isu yang kita nak meringankan pasangan kita. Kita nak tolong anak-anak ni. Ni anak kita, bukan anak siapa ni. Kita nak cek buku sekolah dia esok. Kita yang berebut-rebut nak pergi hantar anak. Bukan kita nak bersenang-senang. Semua tu pahala. Tapi sebab apa? Bila pandangan kita yang jiran mungkin, mak mertua mungkin, mak sendiri mungkin. Kita tengok benda tu. Hang ni dah kena dah. Hang kena dah dengan bini hang. Hang makan nasi apa ni. Contoh. Dia main negatif lah tu. Tak kena. Tak cantik lah. Walhal itu lubuh pahala. Kan? InsyaAllah. Ni kita cubalah berprasangka yang baik. Jangan kita berprasangka buruk. Kerana itu semua benda yang tak baik. Pergi jauh Jadi baru nak sembang pasal mandi junub Nabi ni, berwuduk dulu ataupun tidak. Tu nak ambil poin mana, sahabat-sahabat Nabi pun dia tanya kepada Rasulullah. Dia tanya kepada Sayyidina Aisyah, apa Nabi buat di rumah? Kami tak tahu Nabi buat apa di rumah. Kalau di luar ni kami tahu. Dalam rumah macam mana? Manja kan Nabi buat apa? Rasulullah, Sayyidina Aisyah kata, Nabi kalau baju terkoyak, dia jahit sendiri. Kasut terkoyak, jahit sendiri. Kita semua merak bini. Nampak dah? Jadi kita pun balik lagi kena lipat kain. Boleh? Kena bagi boleh. Lipat kain, tolong. Kan salah pun. Dah orang tengok kita ni laki lipat kain. Jatuhkah dia ni sebagai tok guru silat? Tak jatuh. Buah terah tu juga. Nampak tak? Jatuhkah diri kita sebagai ayah anda ke, ayah apa ke? Jangan ayah pin sudahlah. Dia duk ayah pin pula. Jangan. Maksudnya, benda tu tak jatuh pun kita punya title, kita punya kehebatan pada hadapan orang. Bahkan orang lagi respect. Dia, tok guru silat, balik rumah, lipat kainnya. Aku baru tali pinggang hijau, tali pinggang putih. Dia buat teruk dengan bini, nampak tak? Ya, tolonglah. Apa masalah? Kadang-kadang orang tahu, tu dia tok guru silat pun takut bini. Nampak lagu tu kan? Macam tu. Kita buang. Benda takut tu pada manusia tidak ada. Istilah itu tidak ada. Tapi yang takut hanya pada Allah. Pasal kita takut Allah lah kita tolong bini kita. Pasal kita takut Allah lah kita nak khidmat pada anak-anak kita. Sebab kita takut kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti. Baik. Selesai. Itu hadis Sayyidina Aisyah. Hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan telah datang pada kebanyakan riwayat Maimunah. Dan juga min ummahatil mu'minin. Mengambil wuduk Nabi kemudian menuang air ke atas tubuhnya. Kemudian berubah jauh sedikit daripada mandinya. Maka membasuh ia akan kakinya. Sebagai di dalam hadis masalah yang ke-386 juga. Selepas daripada tu hadis Sayyidina Aisyah dibawa datang pula hadis Maimunah. Maka tasrih perbuatan Nabi jelas ataupun berdasarkan hadis yang kedua ni riwayat daripada Sayyidatina Maimunah, jelas perbuatan Nabi itu mentakhirkan, iaitulah melewatkan basuh kaki. Dah ada dua pandangan. Dah ada dua hadis. Satu hadis Nabi basuh bayi habis semua. Lepas tu baru mandi. Pandangan kedua ataupun hadis yang kedua, tak. Nabi basuh sampai telinga saja. Lepas tu Nabi mandi. Lepas tu baru Nabi basuh kaki. Soalannya mana satu hak betul? Jadi kita tak boleh tentu mana satu betul. Sebab kita bukan mujtahid. Kita bukan orang yang mujtahid mutlak.
Kita kena serah pada mereka yang mustahil. Kita boleh baca lah hadis. Kita hanya boleh menakalkan sahaja. Tak boleh kita nak buat apa? Tak boleh kita nak pilih. Bagi saya ni lah betul, hak ni betul, hak ni tak betul. Tidak. Kita tidak ada alat itu untuk menentukan mana satu betul dan mana satu benda tu tak betul. Macam kita kereta rosak, kan? Kita nak kata kereta tu rosak tak mana, kita nak kena pergi tanya pomen. Pomen baru boleh habang tak mana rosak, apa kena tukar, minyak apa nak pakai, dia lebih tahu. Kita ikut saja. Kalau kita duk buat pandai, hang tukar ni, segi hang buat ni, kalau kita pomen sama tak apa. Kalau kita pomen sama, dia kata, hang buat main buat kedai aku, hang buat sendirilah. Hang dah main apa? Tak payahlah buat main mahal-mahal nak kena bayar duit kat aku pula, hang buat sendiri. Beli barang kat hardware ke mana ke, hang buat sendiri. Beli kat hardware ke barang kita? Tak tahu, orang beli rumah, buat rumah kat hardware kan. Pergilah kedai spare part mana kan. Buat sendirilah, dah kerti. Itu kalau kita sama-sama kerti. Isu tu baru boleh jadi macam tu. Boleh kita bertengkar, boleh kita habak, tak mana tak kena, hak mana tak betul. Tapi bila kita ni kosong, tak tahu apa, tiba-tiba kita pergi hantar kedai pemain. Dia buat, kita duk petikai pula kerja buat dia. Itu tak betul, tak kena. Cuma kita berhak untuk memilih. Kita nak pandangan mana. Itu kita punya orang kata apa, kecenderungan kita lah. Kita nak mazhab Syafi'i kah? Kita nak mazhab Hanafi kah? Ataupun sebagainya. Cuma di Malaysia ini, dan telah ditetapkan kita ni bermazhab Imam Syafi'i oleh pemimpin kita. Jadi kita ikutlah. Cuma dalam masalah furuk, masalah fatwa, dalam masalah yang cabang-cabang, digunakan fatwa selain daripada mazhab Syafi'i, itu juga berdasarkan keizinan dan juga kebijaksanaan mufti-mufti dan pemimpin kita. Jadi kita ikut saja. Cuma dalam masalah ni, Syekh Idris Al-Marbawi ni dia bawa datang pandangan Imam Syafi'i. Sebab dia orang Syafi'i. Dan bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ada dua qaul. Yang asahnya lagi yang terpilih dan yang lebih masyhurnya bahawa seseorang itu menyempurna ia akan wuduknya dengan basuh kaki langsung. Basuh teruslah. Itu pandangan Imam Syafi'i. Bukan pandangan kita. Pandangan Imam Syafi'i, mazhab kita. Jadi kita, bagi orang yang mandi wajib, kita buat hak ni, baru dapat pahala yang sempurna. Dan qaul yang kedua, bahawa seseorang yang mandi mentakhirkan basuh 2 kali. Maka memadukan dan menyatukan, memadukan ni dengar sedap kan? Memadukan tu maksudnya menduakan lah. Ataupun menyatukan 2 hadis riwayat Aisyah dan Maimunah itu, kata Nawawi, maka atas qaul yang dhaif ditakwilkan segala riwayat Aisyah dan kebanyakan riwayat Maimunah atas bahawasanya dikehendaki dengan wuduk sembahyang yang kebanyakannya. Dan ialah barang yang lain daripada 2 kaki, sebagaimana telah menerangkan oleh Maimunah di dalam riwayat Al-Bukhari. Maka inilah riwayat yang sharih, dan riwayat itu tanggung takwil, maka dihimpunkan antara keduanya dan dengan barang yang telah kami sebutkan. Adapun atas yang masyhur lagi sahih, maka diamalkan dengan zahir beberapa riwayat yang masyhur yang apa ni? Yang apa? Tak ada baris tau, tak ada titik tau ni. Yang tarjih, yang berjibah. Berjibah ni. Yang berjibah ni kena rujuk kamus Dewan. Bahasa Lubuk Merbau. Yang berjibah diriwayatkan daripada Aisyah dan Maimunah sekaliannya pada mendahulukan wuduk bagi sembahyang. Yang dipilih daripada pandangan 2 riwayat Sayyidina Aisyah dan Maimunah, iaitulah mendahulukan wuduk bagi sembahyang. Maka inilah keadaan ghalib dan adat
yang ma'ruf bagi sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan mengulang basuh kaki kemudian daripada selesai mandi bagi menghilangkan tanah bukannya kerana junub, maka jadilah kakinya itu kena basuh 2 kali. Hak ni kesimpulan yang cantik dibuat oleh Imam Nawawi. Saya baca laju terus bapa, tak nak baca al-Mu' pula, no? Baik. Daripada apa yang kita faham, sebenarnya Imam Nawawi ni mula dia datangkan Syekh Idris Al-Marbawi datangkan pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata yang asah, yang paling betul wuduk semua baru mandi. Imam Nawawi kata ya betul, tetapi dua-dua betul. Kita gabung dua-dua hadis ni. Yang mana hadis pertama Sayyidina Aisyah habaq sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat hadas besar, Nabi basuh Nabi ambil wuduk sampai basuh kaki. Ya, hadis Maimunah pun cakap macam tu sampai basuh kaki juga. Cuma apakah yang dimaksudkan dengan basuh kaki oleh riwayat riwayat Maimunah yang menyatakan selepas Nabi ambil air selepas Nabi mandi junub, Nabi basuh kaki lagi. Pada basuh kaki yang kedua tu bagi Imam Nawawi kata itu bukan air wuduk, tetapi itu adalah dibasuh kaki untuk kali yang terakhir itu untuk membersihkan kaki yang terkena tanah. Maksudnya dia zaman tu bukan ada lantai marmar macam kita, ada tile dan sebagainya. Jadi di mandi atas tanah, kemudian nak melangkah, jadi nak menyucikan tanah yang ada pada kaki itu dibasuh kali yang terakhir. Bagi Imam Nawawi, basuhan kedua itu bukan wuduk, tetapi basuhan kedua itu adalah basuh kaki biasa. Maksudnya hadis Maimunah pun sama macam hadis Sayyidina Aisyah, iaitulah melengkapkan dahulu basuh ambil wuduk dan daripada awal sampai basuh kaki, kemudian barulah nak menghabiskan mandi dan kemudian basuh kaki lagi. Tujuan adalah membersihkan kaki sahaja. Jadi kita rasa pandangan Imam Nawawi ini lebih mu'tadil dan lebih menggabungkan dua riwayat yang kedua-duanya adalah orang yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi natijahnya masya-Allah. Kalau kita bersifat insaf ni apa? Insaf ni adalah belajar untuk mencari kebenaran. Bukan untuk belajar mencari untuk kemenangan ataupun untuk cari dia yang paling betul. Tidak. Insaf ni belajar untuk tahu benda tu dengan secara hakikatnya. Kalau kita ambil, kita semua hari ni lah pakat ambil cara pendekatan Imam Nawawi ni, saya rasa Allahu Akbar. Kipas jatuh mah. Tu dia. Nasib baik tak lorong atas kepala. Kipas? Kipas jatuh. Jadi perhatian jangan letak kipas atas kepala Ustaz. Nasib baik tak ada. Tidak almarhum tahun ni. Tak buat dalam masjid. Baik. Tu tambah kipas besar ni. Hari ni lagi bimbang kan ni. Lepas ni tak buka lah. Baik, kita kembali sikit lagi. Dalam masalah ni, kalau kita ambil cara pendekatan Imam Nawawi, kita gabung dua-dua hadis, dan kita tak tolak hadis tu, kita ambil semua. Kita tak bergaduh dalam masalah isu qunut ke, isu talqin ke, isu tahlil ke, apa ke, semua boleh selesai dengan baik. Sebab apa? Kita bukan orang yang cari gaduh, bukan cari siapa betul, siapa tak betul. Kita nak cari pandangan yang menyatukan, yang mengharmonikan di antara masyarakat kita. Inilah yang sepatutnya digunakan oleh ulama-ulama kita hari ini, dan bahkan memang ulama-ulama kita guna cara macam ni lah. Rasulullah berdakwah dahulu membawa Quran dan hadis untuk menyatukan ummah
Nah, tetapi malangnya kita hari ini bawa hadis yang sama, bawa Quran yang sama, kita nak bagi cerai-berai pula umah. Itu sayanglah. Nah, sayang sangat-sangat. InsyaAllah selesai kita masuk bab yang seterusnya nanti pada minggu depan, bab pada menyatakan adakah merungkai perempuan yang mandi junub akan rambutnya ketika mandi. Ini untuk muslimat. Jangan lupa minggu depan. Kami ni nak mandi wajib kena buka ke sanggui. Kalau tak payah buka jeroih lagu tu saja. Untuk nanti kita akan bincang insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekadar itu dahulu kita tutup majlis kita dengan sama-sama kita membaca surah Al-Mulk insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء خسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.